Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada kali ini, yang mana kita akan teruskan tajuk perbincangan kita untuk tajuk pelajaran yang ke-8, hindari dosa-dosa besar. Tajuk ni ada dalam buku teks kamu, muka surat 50 sampai muka surat 60. Tajuk ni kita cerita tentang dosa-dosa besar yang Allah yang mana Nabi dalam hadis Nabi jelas kepada 7 perkara yang Nabi cakap mengandungi dosa-dosa besar yang perlu kita hindarkanlah berdasarkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita dah bincangkan sebelum ini, iaitu paling besar, dosa paling besar, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ni is a big no lah. Yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, murdering people, killing people kan, membunuh. Yang keempat makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam larangan lari daripada medan peperangan. So ini pun sama juga, tengah berperang tiba lari pula. So itu adalah dosa yang sangat besar. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan yang beriman dengan suci, menuduh perempuan beriman dan suci berzina ataupun qazaf. Jadi qazaf ini adalah salah satu daripada 7 perkara yang Nabi cakap dalam hadis baginda adalah dosa besar. Okey, dan kita sebelum ni kita bincang tentang syirik kepada Allah. Pada hari ini kita nak sambung perbincangan kita kepada perkara yang kedua. Perkara kedua yang dikatakan, yang Nabi cakap adalah dosa-dosa besar. Okey, baik. Iaitu apa dia? Seperti yang kamu boleh baca kat sini lah. Sihir, melakukan amalan sihir. Sihir ni apa? Perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Okey, apa contohnya? Perbuatan santau, pukau, minyak pengasih, pakai pelaris. Ini semua adalah contoh-contoh amalan sihir yang menggunakan bantuan jin untuk memudaratkan orang lain. Memudaratkan orang lain sampai orang tu termuntah, orang tu mati, orang tu sakit berpanjangan, bercerai-berai, suami isteri. Jadi ini adalah keadaan-keadaan yang mana keadaan yang disebabkan oleh sihir tu, maka perbuatan itu adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Apa dia? Tengok kesan-kesan dia. Mengakibatkan kesakitan tubuh badan orang. Memanglah, santau orang tu sampai orang tu sakit dan akhirnya mati. Mencetuskan pergaduhan, pergaduhan baik daripada saudara mara, suami isteri, memporak-perandakan rumah tangga, macam saya cakap tadi itulah. Akhirnya bila bercerai-berai ni, siapa yang susah? Akhirnya yang suami, yang isteri, yang anak-anak lagi, habis semua. Menyebabkan kematian. Ini satu lagi perkara yang besar lah. Sebab kita cakap juga tadi, membunuh juga adalah salah satu daripada dosa besar. Jadi sihir dan menyebabkan kematian. So ada 2 dosa besar dekat situ. Apa dalil dia? Selain daripada hadis yang asas ni tadi tu, kita cek balik dalil dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa amalan sihir mengandungi unsur kekufuran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnasyayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Maksudnya apa? Tetapi golongan syaitan itulah kafir kerana merekalah yang mengajar manusia ilmu sihir. Okey. Jadi ilmu sihir ni adalah satu ilmu yang ada dekat muka bumi ni. Dia bukannya semata-mata mitos legenda, tak, dia memang ada. Ilmu tu memang ada. Siapa yang ajar? Syaitan yang ajar. Tapi kalau macam mana untuk kita elakkan? Sebab bila sihir ni, sifat dia kita tak nampak, benda yang halus, makhluk halus, tak nampak. Jadi bila kita tak nampak, macam mana kita nak elakkan diri kita daripada untuk terelak daripada sihir yang kita tak tahu siapa yang mungkin dengki dekat kita, marah dekat kita, sehingga mereka sanggup untuk
sihir, santau dan sebagainya. Jadi Nabi ajar apa? Antara amalan yang boleh menghindarkan diri daripada sihir termasuklah, okey, ini amalan dia. Yang pertama, baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita baca setiap kali waktu semayang tu. Okey, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah, kan? Yang kedua, ayatul kursi. Ayat kursi apa? Ayat kursi, bukan kerusi yang kursi kita duduk tu, bukan. Ayat kursi tu adalah daripada surah Al-Baqarah. Bunyi dia macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'uzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat tu, satu ayat dia, panjang ayatnya. Namanya Ayatul Kursi. Selain itu, lepas tu baca apa? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Dan yang keempat ada lagi surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu dia. Perasan tak? Tiga surah itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas itu kan. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketiga-tiga ini adalah tiga surah yang terakhir dalam Al-Quran. Yang disusun tu, dalam Quran 114 surah tu, yang terakhir sekali adalah tiga kul ni. Jadi kamu baca tiga kul ni. Ni asas untuk kita dinding diri kita daripada terkena sihir. Yang na'udzubillah, kita tolak jauh-jauh supaya tak kena sihir ni. Al-Fatihah, Ayatul Kursi, tiga kul. Okey, 5 perkara. Dan ada satu doa. Satu doa ni juga baik untuk kita baca. Doa dia khas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dah dengar tak nasyid tu? Kita biasa zikirkan lepas sembahyang kan? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Okey? Itulah sedikit tentang macam mana untuk kita mengelakkan sebagai ayat pendinding, dipanggil sebagai ayat pendinding untuk kita elakkan diri kita daripada terkena sihir. Okey. Jadi orang sihir ni macam-macam cara kaedah dia. Ni contohlah gambar dalam buku teks kamu tu ada, muka surat 53. Tengok ada contoh kan. Ada istilah dia tok bomo kan, dia gunakan keminyan lah. Keminyan ni biasa untuk mengeluarkan asap
Asap ni makanan jin. Jadi dia nak panggil jin untuk menunaikan hajat dia lah. Ni ilustrasi gambar je, bukan pakcik. Ni bukan gambar, bukan nama sebenar kan. Ilustrasi. Jadi banyak juga keadaan-keadaan yang mana masyarakat kita ni kadang-kadang masih lagi terikat dan terpengaruh untuk meminta bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu nak minta bantuan, minta dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan jin, apatah lagi dengan syaitan. So itu adalah perbuatan syirik yang mana, ingat tak kita bincang sebelum ni, perbuatan syirik adalah dosa yang sangat-sangat besar. Number one. Ini soalan apa? Sama juga bila kita melakukan sihir ni, sebenarnya kita telah pun melakukan perbuatan syirik kerana meminta bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha membantu, yang Maha pemberi rahmat dan sebagainya. Jadi kalau kita buat begini, maka kita telah pun tergolong dalam melakukan dosa-dosa besar. Okey? Lepas tu kita nak cerita pula tentang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah perbuatan dosa yang disebut sebagai membunuh. Membunuh ni samalah keadaan dia. Jiwa manusia ni Allah dah bagi jiwa, nyawa. Tetapi bila membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, maka itulah yang dikatakan sebagai dosa-dosa yang besar. Membunuh ni macam-macam cara. Menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, meletakkan racun dalam makanan atau minuman. Begitu. Dan dia memberikan kesan yang sangat besar lah. Kesan dia macam apa? Menyusahkan keluarga, mangsa pembunuhan. Bayangkan, kamu boleh bayangkan itu adalah nyawa, dia adalah anak seseorang, dia adalah suami seseorang, dia adalah isteri seseorang. Bayangkan keluarganya, sekiranya mereka kehilangan orang yang tersayang disebabkan oleh pembunuhan. Pembunuhan ni boleh dielak. Jadi apa lagi? Memporak-perandakan kehidupan masyarakat. Bila ada pembunuh, contohnya pembunuhan berlaku. Jadi dalam masyarakat tu akan takut, akan rasa tak selesa. Maksudnya masyarakat di sini ada seorang pembunuh yang berkeliaran kan. Jadi selagi tidak ditangkap oleh pihak berkuasa, pihak polis, dan tidak diadili oleh mahkamah, maka akan berlaku porak-peranda dalam masyarakat. Akhirnya keluarga pembunuh pun akan menjadi mangsa. Walaupun ialah sebab orang kata inilah keluarga pembunuh kan. Jadi kesan psikologi itu bukan sekadar kepada mangsa yang kehilangan orang yang mereka sayang, tetapi juga kepada keluarga yang pembunuh tu. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesan yang bukan sekadar dosa besar, dalam kes ini dosa besar, tapi juga kesan psikologi kepada mangsa dan juga pemangsa. Kita baca sikit, tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 93. Kita tengok maksudnya, dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Nampak? Allah sangat murka. Kenapa Allah murka? Sebab nyawa ni Allah berikan dan Allah yang berhak untuk menariknya, bukan manusia. Manusia tak ada hak untuk menarik nyawa yang Allah kurniakan, Kan? Kita tengok satu lagi. Abdullah bin Amru meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ni yang biru tepi ni Kita tengok bacaan dia, riwayat Al-Bukhari. Apa maksudnya? Baca hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sesiapa yang membunuh seorang kafir yang berada dalam perjanjian dengan negara Islam. Nampak Ni bukan bunuh sesama Muslim ni. Ni bunuh orang kafir. Nampak? Tetapi orang kafir ini berada dalam negara Islam. Baca Dia tidak akan mencium bau syurga. Nampak tak? Maknanya, kalau nak cerita pasal pembunuhan ni, is a very serious matter. Dia bukan cerita antara Muslim dengan Muslim. Kalau kamu nak bunuh orang kafir sekalipun,
kamu tidak akan cium bau syurga. Nampak tak? Sedangkan bau syurga dapat dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Kita tak cerita masuk syurga tau. Kita tak cerita masuk syurga. Kita cerita cium bau syurga. Yang mana sekiranya berlaku pembunuhan Muslim dengan bukan Muslim, orang kafir, tak akan bau syurga. Bau ni 40 tahun jauhnya. Kan? Dan disokong dengan ayat Quran tadi itulah kan. Sebab apa tak bau? Sudah tentu sebab kamu masuk neraka Jahanam. Neraka yang paling dalam sekali. Jadi itu satu perkara yang sangat besar. Okey, sebelum kita masuk ke perkara yang keempat, iaitu makan riba, kita berhenti di sini dulu untuk sambung ke bahagian yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.